Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala al-habibil mustafa wa nabiyyinal mujtaba Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Hujurat dari juzuk yang ke-26. Surah Hujurat ini juzuk yang ke-26, surah yang ke-49 dari awal Quran. Kita sambung perbincangan kita bermula dari ayat 9. Ayat 9 surah Al-Hujurat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Perbincangan kita pada kali ini di bawah tajuk utamakan perdamaian, utamakan al-ukhuwah, persaudaraan Islam, daripada naz'ah, daripada cintakan kabilah, cintakan kroni. La, kita letak utama kita kepada apa? Al-ukhuwah al-islamiyah. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman, ini kita perbalahan di sini di dalam kelompok orang yang beriman, sama-sama kita. Orang panggil buat kira dalam rumah tangga, dalam rumah kita dah sama-sama orang Islam. Kalau mereka berkelahi,
fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain. Mana bila balas dua kumpulan ni ada satu yang zalim. Apa nak buat? Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Lawan. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, dan jika ia kembali patuh taat, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil menurut hukum Allah, serta berlaku adillah kamu dalam segala perkara. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Para jemaah sekalian, itu terjemahan ayat yang kita baca ni, ayat yang ke-9. Kita tengok kepada kisah al-ayah. Sebagaimana kisah yang diriwayat dalam as-sahihaini, dalam Bukhari dan Muslim, mana sahihain itu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, lau ataita Abdullah ibn Ubay, Rasulullah, mari kita pergi tempat Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini masalah besar. Dialah yang menjadikan Madinah dalam suasana begitu, sebab dia munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik yang telah dicalonkan menjadi ketua orang Madinah. Tiba-tiba Nabi SAW sampai ke Madinah, menyebabkan dia terundur ke belakang. Maka dendam kesumat dia pura-pura masuk Islam, tapi dia munafik. Dalam hatinya tidak beriman, hanya mulut beriman. Maka ini dia panggil kumpulan ketiga muncul di Madinah. Waktu di Mekah dulu tak ada munafik, ada Muslim, ada kafir. Muslim yang kuat iman, Muslim yang dhaif. Tapi Muslim, kafir yang kuat lawan, ada kafir yang tak peduli mana. Batu tak ada sejarah nama-nama mereka, kafir-kafir. Bila Nabi sampai di Madinah telah mendapat kedudukan, maka pada saat itu bermulalah episod baru, munculnya kumpulan Ibnu Ubay bin Salul, munafik. Ini kumpulan yang ketiga muncul di Madinah. Nabi pergilah, dah orang ajak pergi. Warakibah himaran, Nabi kita naik donki, himar. Nabi kita pergi wahai ardun sabakhah, bumi tanah di Madinah ni tanah berbatu hitam. Batu hitam, batu kerikil ni kuda nak berjalan pun payah, kambing pun payah, dia tajam. Maka falamma atahun Nabi, bila Nabi sampai, dia mula tunjuk perangai. Dia kata ilaika anni, jauh sikit. Nya sebab Nabi pergi kawasan dia, jauh sikit. Fa wallahi laqad azani natnu himarik, dia bersumpah, dia kata bau busuk himar, donkimu tu bau busuk, duduk jauh. Bila dia menghina Nabi macam ni, faqala rajulun minal ansar, wallahi, orang Ansar bangun, wallahi la himaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan min, donki Nabi lebih baik daripada makmum, daripada awak. Mu tu lebih busuk lagi. Sudah. Bangun pula penyokong Ibnu Ubay bin Salul, lawan.
Biasa dah. Bahasa tu kita jangan duk mula, jangan duk provokasi. Kalau orang buat benda, sabar dulu. Bila hak ni bangun, puak dia bangun juga. Faghadiba likulli minhuma ashab. Setiap orang itu mempertahankan bos. Fakana bainahum darbun bil jarid wa bil aidi wa bin ni'al. Ada hak ambil kasut lontar. Ada hak ambil pelepah tama, ada yang nak tumbuk, macam-macam berlaku. Qala Anas fabalagana annaha nazalat fihim. Kami dapati ayat ini turun pada mereka. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu. Kalau ada dua kumpulan yang berkelahi ni, damaikan. Kata di ulama tafsir, wa zahaba katsirun minal mufassirin ila anna hadza huwa sababun nuzul. Katanya inilah menjadi sebab turun ayat Quran ini. Hadis ini jelas, kan? Sebagaimana kata di dalam Bukhari, hadis Anas itu jelas. Cuma adakah peristiwa ini ada kaitan dengan ayat ini, turun ayat ini? Katanya kisah yang berlaku itu mutaqaddimatun, awal lagi, mula-mula Nabi sampai. Pasal tu Ibnu Ubay masih tunjuk act. Lepas bila dia tengok Nabi memang beberapa peperangan sudah menang, dia pun mula sembunyi kepala, kata orang. Susuk kepala, tak apa nak lawan dah. Jadi analisa kata kisah ini awal berlaku sungguh dalam Bukhari tu. Tapi surah ini mutaakhirah. Surah ini turun kemudian. Wal aqrab, pendapat yang paling hampir kepada kajian analisa ini mengatakan ayat ini turun ketika berlakunya khilafat yang terjadi di antara Aus dengan Khazraj. Jadi ada kes berlaku, puak-puak Aus panggil ya lil Aus ni, kata ya Khazraj, sama-sama orang Madinah, masing-masing duk memanggil kabilah. Wa kanat tasur, ada yang melontar dengan batu, dengan kayu, macam-macam. Maka Nabi kita sallallahu pergi damaikan cepat. Wallahu alam, itu di antara peristiwa yang turun. Ana syurkan kepada para asatizah, kalau betul ada lagi kitab, cari kitab nama dia Al-Isti'ab fi Bayanil Asbab. Al-Isti'ab fi Bayanil Asbab, ada 3 jilid. Ini kajian dengan riwayat-riwayatnya tentang sabab nuzul. Biasa kita duk main kitab hak lama lah, sabab nuzul Suyuti, Libabun Nuqul, sabab nuzul Wahidi, itu bagus, teks asal. Cuma analisa riwayat dalam kitab kita ni Al-Isti'ab fi Bayanil Asbab. Nah, menarik. Allahu Akbar. Baik, kita masuk pada tafsir satu-satu. Wa in ta'ifatani, ta'ifah ni jika dua puak. At-ta'ifah dengan makna al-jama'atul qalilah, kelompok yang kecil. Bala, mana asalnya kelompok besar Islam ni tak kelahi, yang adanya kelompok kecil, ta'ifah, satu kumpulan. Sebagaimana dalam ayat perintah supaya pergi belajar dalam surah Al-Taubah ayat 122, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ لَوْلَا نَفَرَ, hendaklah ada beberapa orang dari fi kulli firqatin ta'ifah. Setiap kumpulan ni ada satu kelompok yang pergi belajar agama. Maknanya majmu'ah qalilah. Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang kelahi itu sikit. Bukan asal Islam tu kelahi, tapi adalah kumpulan ta'ifah yang berlaku sedemikian. Namun begitu, sebagai hamba Allah Ta'ala sifatkan mereka bil iman. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, jika berlaku dua kumpulan orang yang beriman. Wa ini qatatalu, walaupun mereka berperang, berkelahi, berbeza pandangan, fahadha la yanfi sifat al-iman, namun sifat iman
masih ada dalam diri mereka. Fadlan anil Islam. Apalagi kalau kita kata Islam, mereka ni solat, mereka ni menjaga ruku-rukunya. Maka kaedah ulama Ahlus Sunnah mengatakan seorang itu dikira Islam walaupun dia terjebak dengan dosa besar, dengan maksiat, dengan apa, kecuali syirik. Na'udzubillah. Kalau syirik, la, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah Ta'ala tidak ampunkan orang yang melakukan syirik, tapi Allah Ta'ala ampunkan dosa lain daripada syirik. Surah An-Nisa ayat 48. Maknanya kesimpulan kita yang berkelahi, yang balah ni di dalam kelompok rumah orang Islam. Sama-sama kita panggil, balah sama kita. Fa aslihu bainahuma. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita damaikan, jangan jadi batu api. Wa hadza yu'akkid. Ayat ini sekali lagi menunjukkan bahawa berlakunya perbalahan itu fi dairatin mahdudatin, dalam kelompok yang kecil, qalilatul adad. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada jumhur, majoriti umat Islam, supaya berusaha untuk mendamaikan di antara mereka. Walaysa fil intimam, bukan pergi masuk dalam kelompok beramai lagi untuk balas lah, pergi damaikan mereka. Apa makna damai? As-sulhu wal islah, ma makna? Maknanya kita pergi jumpa dengan ketua mereka, jumpa dengan ketua bos dia. Pasal itulah Allah Ta'ala sebut di sini kan, tengok dalam ayat ni, wa in ta'ifatan faqtatalu qatilu allati tabghi fa in fa'at fa aslihu bainahuma. Tengok, Allah kata pergi damaikan di antara keduanya. Itu dia panggil lataif tafsir. Kenapa dia tak kata fa aslihu bainahum, pergi damaikan mereka semua? Tak, bainahuma. Maknanya kalau nak pergi damai, mu jangan pergi hei panggil semua lah, panggil ketua. Bainahuma, ketua kelompok ni baru berdamai. Kalau panggil ni satu padah, balah lagi cepat. Ini kaedah Islam. Bila kita nak buat perdamaian, dia punya ada kaedah, iaitu kaedah dianya panggil ketua. Jangan panggil semua. Kalau panggil satu padang, mari lagi cepat balas. Tengok ramah, ni ramah, ya Allah. Ini panggil ketua duduk sini, rais, bos dia duduk sini, mari kita bincang dari sudut perdamaian. Masya Allah, tabarakallah. Ini ayat Al-Quran. Dalam isu perdamaian suami isteri sekalipun, dalam surah An-Nisa ayat 35 Allah kata, in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Suami isteri ni berkelahi, balah. Keluarga suami masuk campur, keluarga bini masuk campur, jangan beri. Kita panggil wakil je. Ini ayah dia, mak dia. Tengok hak mana bahasa jenis boleh berunding. Ada setengah ni ayah tak cakap, mak kacak banyak, jangan panggil hak cakap banyak tu, masalah. Kita panggil yang boleh berunding, yang boleh berkata putus, yang boleh mendamaikan, orang ni sebagai wakil. Fa aslihu bainahuma. Ini dia panggil lataif lafziyah. Kenapa Allah Ta'ala guna perkataan bainahuma, dia tak kata bainahum. Fa aslihu bainahum, la bainahuma. Masya Allah, tabarakallah. Faslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Naklah kita bercakap dengan adil dan saksama. Sebab apa? Setiap kabilah ni ada masalah yang tersendiri. Dia panggil, mungkin orang ni lebih warak, orang ni lebih pandai, orang ni lebih tak, maka kita kena berunding cara baik-baik dan gunalah secara wa aqsitu, dengan berserta berlaku adil dalam semua perkara. Orang tengah, orang nak jadi pendamai, mesti orang yang memang nak mencari perdamaian. Jangan nak cari glamour ya. Nama pergi ke pulau ni bisi ni kawal sama demo, pergi ni kawal sama demo, jawabnya hacul lebu habis. Memang kita ikhlas lillahi ta'ala, kita pergi nak membantu untuk menyelesaikan masalah mereka. Maka setiap orang Islam mesti bersifat adil,
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qal innal muqsitina 'indallah ala manabira min nur. Sesungguhnya orang yang adil di sisi Allah Taala pada hari kiamat ala manabir, duduk di atas mimbar, tempat orang panggil pentas daripada cahaya. Allahu akbar. Siapa dia mereka ini? Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu. Orang yang bersifat adil dalam hukum dia, bersifat adil kepada keluarga-keluarga dia. Kita kata adil ni bukan dengan pemerintahan besar-besar, adil juga terhadap anak isteri, kena adil. Orang yang isteri ramai, biarlah dia punya jadual pembahagian giliran tu betul. Jangan duk main macam orang kata gong. Dengar orang kata gong. Orang main gong ni kan dekat nak bersilap tu. Gong sekali. Tak. Tung gitu. Lepas tu akhir kali, hak ni semua duk kata sini bang pasal hak tua tinggal dah. Duk main kata hak moden ni. Ni masalah. Itu dia panggil kata gong. Bahasa orang kampung. Allah kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqullah wa'dilu baina auladikum." Naklah kamu takut Allah Ta'ala dan adillah kamu di antara anak-anak kamu. Di dalam Bukhari Muslim daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sebab ayah pada Nu'man ni cuba nak beri harta ke anak dia sebahagian, tak bagi sebahagian. Bini kata, tak boleh. Kita kena pergi tanya Rasulullah dulu. Boleh ke bagi setengah anak ni, setengah tak bagi? Nabi tanya, mau beri semua anak mu lagu ni? Tak. Lah. Nabi kata, aku tak mau jadi saksi. Mana pembahagian tidak adil. Baiklah, kita balik pada ayat kita. Wa aqsitu, berlaku adil. Kenapa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Maknanya kita ni dalam masyarakat Islam ni, kalau ada perbalahan, kalau kita boleh damaikan, itulah yang terbaik. Bermula daripada rumah tangga, suami isteri nak berkelahi, nak bercerai, kita damaikan. Masyarakat kita balah, kita damaikan. Kita kena damaikan. Terutama sekali sama-sama orang Islam. Kadang-kadang kita balah berpuluh tahun. Duk balah daripada kita budak lagi, duk balah. Hak ni naik petah ni kata hak ni, hak ni kata hak ni. Lama-lama bila kita tengok ada suasana yang tidak baik, yang menyebabkan orang-orang Islam ni boleh bersatu. Ingat, jangan bersatu atas bangsa, bersatu di atas agama. Bangsa kecil, agama yang dinilai si Allah Azza wa Jalla. Kalau betul-betul ikhlas, insya-Allah banyak perkara yang kita boleh keuntungan kepada Islam dan umat Islam dalam negara kita ini, insya-Allah. Tapi kalau berpura-pura ya, tak lama. Biasanya orang sifat pura-pura ni dia meletup cepat. Ada kes sikit seperti Ibnu Ubay bin Salul, pura-pura masuk Islam, bila ada isu nampak. Kita yang orang Islam dah ni tak usahlah duduk main pura-pura. Biarlah kita benar berukhuwah sebagaimana perintah Allah Taala, fa aslihu, dan dalam ayat yang 10 memang jelas arahan supaya kita berdamai, berukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Letak sini. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang semua orang Islam ini mukmin, bersaudara. Kenapa kita nak kelahi sama kita? Kerana nak berebut beberapa hutamid dunia, beberapa daki-daki dunia ni berebut. Kerana jawatan, kerana kedudukan, kerana projek, kerana ni kita balas sama kita. Usahlah terjebak dengan perangkap-perangkap yang buruk ini, yang akhirnya kita nampak seolah-olah sama-sama orang Islam kita boleh kelahi, kita boleh perli, boleh kata macam-macam, tapi dengan orang kafir, masya-Allah, berdakap-dakapan. Ini bahaya. Fa aslihu, maka damaikanlah. Sebab apa?
maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Ayat ini innamal mu'minuna ikhwatun taukid, menguatkan lagi kedudukan al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan keimanan. Semua orang yang bersifat beriman kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tak kira dia Arab ke, Ajam ke, Melayu ke, orang putih ke, orang berapa, hitam ke, cerah ke, merah ke, tinggi rendah, ikhwatun, saudara kita belaka. Jangan duduk mikir banyak. Maka bila kita sebut saudara, maka kita kena damaikan. Fa aslihu baina akhawaikum, ada qiraat kata baina ikhwatikum, mana adik-beradikmu tu, bainal fariqaini, maknanya sama. Allahu akbar. Maka dalam ayat yang kita baca tadi, fa aslihu bainahuma, ayat tadi fa aslihu, dalam ayat ni kata fa aslihu baina akhawaikum, dia masih lagi guna aslihu dengan jamak. Bila sampai kepada akhawaikum di sana tadi fa aslihu bainahuma, maknanya dia naknya al-jami', maknanya semua orang tu masuk dalam kumpulan hidup berlawan. Wa ammas sulhu, tapi yang boleh berdamainya la yatimu baina ahadil afrad, dia tak boleh berlaku dengan orang-orang, tapi dia kena berlaku dengan kumpulan. Maka bila kata ada kumpulan, ada ketua, maka yang akan menguruskan perdamaian itu siapa? Ketua-ketua mereka. Barulah kita kata jadi. Kalau tidak, tak sempat. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Bertakwalah supaya kita boleh rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala galakkan supaya kita berislah, berdamai. Sebab kamu nak berdamailah kerana keimanan pada Allah, meletakkan kepentingan persaudaraan Islam lebih besar daripada projek, ketepikan benda-benda lain. Maka itulah sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa, bila orang bertakwa, maka mereka akan diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Tanda pelajar ayat yang ke-10 ini, aslun fit ta'amuli ma'al khilafat, menjadi asas prinsip kepada bagaimana kita nak berinteraksi dengan khilaf yang berlaku. Perbalahan-perbalahan politik, perbalahan ketenteraan, perbalahan kumpulan-kumpulan Islam, maka kita kena letak innamal mu'minuna ikhwatun, barulah kita boleh selesai masalah. Maka dalam ayat ini ada 3 da'wat, 3 seruan. Yang pertama dia panggil al-islah, perdamaian. Inilah asas. Setiap orang masuk dalam perundingan di atas dasar nak berdamai, nak mengharmonikan suasana. Mari. Kalau tak ada niat ni, awal lagi pincang. Yang kedua, qitalul fi'ah al-baghiyah. Kalau ada pulaknya melawan kelompok yang memberontak, hapuskan dulu yang tu. Selesaikan tu dulu. Kalau tidak, tak jadi. Kita duduk beramai dalam bilik perundingan, sisi geng-geng pemberontak duduk main di jalan raya. Tak selesai. Pergi dulu. Mari dulu tentera-tentera ikhmat, padamkan api-api permusuhan itu. Yang ketiga, al-iqsad, dengan makna mesti ada sifat adil kepada dua-dua pihak. Pihak alik baik ni pun ada, pihak alik pemberontak pun kita kena adil dengan sifat mereka. Kadang-kadang dia memberontak dengan sebab beberapa tuntutan yang mereka nak supaya berlaku keadilan. Kita kena pandang, jangan tutup mata. Kita kena buka mata. Cuma kita tengok, kadang-kadang orang yang memberontak ni bukan sebab dia nak memberontak, tapi ada batu api yang mengapi-apikan suasana, maka kita kena pergi padamkan batu api itu dulu.
Ini bahaya. Betul-betul di Madinah, Nabi awal-awal lagi padam batu api. Di antaranya apa yang dibuat oleh Ka'ab bin Al-Ashraf, ketua Yahudi, yang menjadi dalang batu api. Dia pergi Mekah, panaskan suasana orang Mekah supaya mari Madinah lawan. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam buku Madinah Munawwarah ini, saya dah tulis sejarah penduduk Madinah, batu api yang dibuat oleh Ka'ab bin Ashraf dan geng-geng munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita letak dalam buku kita ni, Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Ini menarik. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada adab lagi. Adab yang ke ayat yang ke-11. Adab ini besar. Kalau kita berjaya dengan adab ini, maka insya-Allah banyak perkara-perkara kepincangan dalam masyarakat akan terhapus, insya-Allah. Ini ayat ya ayyuhallazina amanu ni, dalam awal muqaddimah mana sebut, dalam surah ini Al-Hujurat ada 5 kali Allah panggil ya ayyuhallazina amanu. Coba tengok. Yang pertama duk mana? Ya ayyuhallazina amanu, ayat yang kedua. Kemudian ayat yang kedua, ayat 6, ya ayyuhallazina amanu. Yang ketiga, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Tengok. Berapa kita ada ya ayyuhallazina amanu? Dalam ayat ini kata ada 5. Ayat 1 lagi. Ayat tanda balik. Ayat yang pertama 1. Ayat yang kedua itu ya ayyuhallazina amanu yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga ya ayyuhallazina amanu, ayat yang ke-6 in ja'akum fasiqun. Ayat yang ya ayyuhallazina amanu yang keempat ni yang kita nak baca ni, ayat yang ke-11. Allahu akbar. 5 kali Allah Taala panggil dalam ayat dalam surah ini ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Sebab apa Allah panggil orang yang beriman? Kerana ni ya kelompok yang dengar kata, kelompok yang patuh kepada arahan, kelompok yang insya-Allah akan mendapat manfaat. Tapi kalau tak panggil orang beriman, panggil orang lain, buat apa beda? Itu. Baik, kita ambil satu ayat ni, kerana ayat ini sudah masuk dalam tajuk dia. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak laki-laki yang lain. Allah Ta'ala pisah ayat ni. Mula-mula laki-laki, lepas tu perempuan. Jarang ayat Quran nak pecah dua gini. Tapi oleh kerana tajuk ni penting. Asa an yakunu khairam minhum. Kerana boleh jadi harus puak yang dicemuh itu, yang diperli itu lebih baik daripada mereka. Mengingat baik, boleh jadi orang yang kamu hina itu lebih baik daripadamu. Allahu akbar. Wala nisa'um min nisa'. Dan janganlah pula suatu puak dari kaum wanita, puak muslimah, mencemuh dan merendah-rendahkan puak wanita yang lain. Jangan. Asa an yakunna khairam minhunna. Kerana boleh jadi harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Boleh jadi hakmu cemuh tu lebih baik padamu. Allahu akbar. Wala talmizu anfusakum. Dan janganlah pula kamu memanggil antara satu dengan lain dengan gelaran yang buruk. Allahu akbar. Jangan duduk. Kita ni kalau orang kita tak kena, panggil pelik lalu. Dia tu labang macam-macam. Wala tanabazu bil alqab. Larangan tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, dan amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada orang yang sudah beriman. Kan? Jangan kita memanggil kau si.
bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Dan maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seorang sudah ia beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka merekalah orang-orang yang zalim. Tengok huraian ayat kita ni. Wahai orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. As-sukhriyah dengan makna mencemuh, menghina, perli, mencela, sarkastik orang panggil sekarang ni. Ialah berlaku tu. Maknanya yang pentingnya kita nak jatuhkan credibility, nak merendahkan martabat orang lain. Itu dia. Jangan. Allahu Akbar. Jadi ayat ini 2 kali Allah Ta'ala sebut. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. La yaskhar qaumun min qaumin. La yaskhar, maknanya perbuatan perli-perli, nganyi, orang kata ini suatu menjadi zahirah, telah menjadi suatu fenomena yang jelas di zaman dulu sampailah zaman kita hari ini pun perli cukup dahsyat. Maka Islam yang datang nak mendidik masyarakat supaya nak buang sifat buruk ni. Jangan duduk main panggil kok kita ni kalau kita tak, orang tak suka panggil selalu. Kan? Allah kata asa an yakunu khairam minhum. Kalau kata asa daripada Allah dengan makna wajib. Mudah-mudahan sayakunu, orang yang dihina tu lebih baik, mungkin lebih baik daripada kita. Kita tak tahu. Kita hari ni duduk main, duduk hina orang perempuan pun, jangan duduk main perli sama-sama dia. Jangan. Boleh jadi orang yang perli tu lebih baik. Dalam riwayat kata pernah berlaku juga kepada isteri Nabi, sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu anhu. Safiyah Safiyah ni binti Huyai bin Akhtab, anak kepada ketua Yahudi yang Nabi kita tawan, Nabi kita ambil buat isteri. Jadi ada salah seorang isteri Nabi kata, mu ni Yahudi, mu ni anak Yahudi ni, betul sungguh. Tapi tak boleh lah pergi duduk perdi lagu tu, dah dia masuk Islam dah. Dia pun menangis. Nabi kita balik ke rumah, kenapa menangis ya Safiyah? Wa ma yubki, dia kata ada salah seorang kawan dia tu, madu dia tu, kata dia ni anak Yahudi. Nabi pujuk dia, Nabi kata innaki labnatu nabi. Mu jangan susah lah. Mu ni keturunan Nabi. Pok saudara mu Nabi. Sekarang ni pula Allah pilih mu duduk di bawah Nabi. Kan Nabi Bani Israel tu banyak daripada Nabi, daripada keturunan Nabi Musa, daripada ni. Apa pelik mu ni? Kemudian Nabi kita larang isteri dia yang perli tadi, ya Hafsah ittaqillah, mu jangan buat lagi benda ni. Jadi marah Nabi. Hafsah ni pula Masya Allah tabarakallah, satu kes lain pula. Ada banyak cerita juga di rumah Nabi ni dia, kan. Dia kata satu hari hadis Aisyah kata, dia kata ke Safiyah ni, orang kata pendek, qasirah mana rendah lah. Nabi kata, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lama zajatu. Kalimahmu tadi sepatah mu kata qasirah, kalau dicampur ke dalam laut akan bergelombang jadi tsunami. Maknanya panahnya bahasa. Kita hari ni kita kata ke orang, Masya Allah, relax je. Tulis kat Facebook bahasa kalau kita tak suka ya, dia akan tulis pelik-pelik. Ini yang saya tulis dalam buku Rahmat dalam Perbezaan ni. Ialah salah satu daripada tajuknya, bahasa yang digunakan. Habis bahasa. Ahli-ahli pakar bahasa pun pening kepala hari nak mikir, nak tulis gapo. Dewan bahasa dan pustaka pun tak sanggup dengan bahasa budak-budak yang di internet hari ni. Dia kata ustaz kepala lutut. Ustaz macam-macam. Dia kata ada otak ke tak dia ni. Ustaz apa ni kata, pendakwah apa ni, otak dia kepala lutut. Otak kepala lutut. Saya dia jawab bawah pula, dia ada otak juga. Mung tu ada otak ke tak? Mung tak ada. Dia ada otak di lutut, mung ada otak. Nyebal lah. Walaung macam-macam lah dia punya bahasa-bahasanya dahsyat.
yang mengundang orang ke neraka, wal iyazubillah. Maka Allah ajar kepada kita, jangan duk main perli-perli. La talmizu anfusakum. Al-lamzu dengan makna kita perli, sama ada dengan perkataan ataupun dengan isyarat. Orang lalu kita kenyit mata. Ya luar tu. Ni dalam ayat Quran kata wailul likulli humadatil lumazah, kan? Jangan main. Kemudian Allah larang sini wala tanabazu bil alqab. Jangan sekali-kali kamu panggil gelaran yang buruk pada orang. Saya kita ni kita panggil mamak tu ni, tak boleh. Dah, Allahu akbar. Sekarang ni kalau kita tengok dalam media, tak kira lah internet ke apa-apa benda, dia panggil tasnifan ashwa'i. Dia kata korang bodoh gitu ya. Macam tak ada ego sifat manusia. Kalau orang dia tak setuju, panggil lalu bahasa jenis ni. Tuduh orang kafir, fasik, fajir, mujassimah, bahasa-bahasa ni boleh menjadi kafir orang tu. Tapi dia relax buat tuduhan, tak pernah jumpa pun. Kata yang mudah-mudah, Allah kata apa? Bi'salismul fusuq badal iman. Bila orang beriman, jangan panggil lagi dengan bahasa yang buruk. Sebab perbuatan itu tak baik, jadi fasik. Orang yang menuduh orang ini jadi fasik. Na'udzubillah. Allahu akbar. Jangan duduk main kok si bi'salismul fusuq. Orang yang beriman boleh jadi fasik dengan sebab dia duduk kata ke orang kok si. Ini baiklah para jemaah sekalian. Ayat yang ke-11 ni mengajar pada kita erti bahasa. Gunalah bahasa yang baik-baik. Kalau kita tak setuju dengan orang ni, sebut dengan bahasa yang teliti, dengan adil, bahawa orang ni baik tapi dia silap sini. 1, 2, 3 sebut. Ni tidak sama ada dia kata orang ni sesat. Hak sesat pula jatuh hukum lalu. Dia kata Ustaz Mujassimah tu. Mujassimah ni tahu. Orang tu kata Allah Ta'ala berjisim macam makhluk. Itu kafir perbuatan itu. Orang ni musyabbihah, orang ni gelaran-gelaran yang buruk lah. Kaum tu, kaum ni macam-macam. Orang tak setuju, dia agui gelaran lalu. Orang pun, dia ni gelaran buruk. Patut pergi pasal atas orang pula, makna buruk orang tu dengan sebab kita. Maka hati-hatilah para jemaah sekalian. Saya peringatkan sebagai penutup, ambillah dalam buku kita ni, Rahmat dalam Perbezaan ni saya tulis banyak adab-adab yang insya-Allah untuk kita beramal dan untuk kita didik masyarakat. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tanya, "Mu tahu mal muflis?" Apa dia itu muflis? Sahabat kata muflis ni orang tak ada duit, hutang banyak. Nabi kata al-muflisu fina. Muflis yang kita nak di sini, iaitulah orang ni barang baik. Orang baik. Dia semaya, dia puasa, dia pergi haji, dia sedekah, bawa pahala banyak di akhirat. Tapi dia juga, mulut dia juga duk maki orang, tangan dia duk kata orang, tangan dia duk tulis tuduhan-tuduhan jahat di Facebook, di Twitter, di media. Dia duk ceramah sana sini, jatuh orang ni. Maka bila di akhirat esok, orang yang kena tuduh ni akan dakwa dekat Allah Ta'ala. Ya Rabbi, dia ni kata saya. Tuhan kata, mau ambil pahala dia, bagi pahala mu ke dia. Bila habis pahala dia, orang mari mengadu lagi, dia kata ambil dosa dia, capok atas kepala mu. Summa turiha finnar. Kemudian orang ini dicampak ke dalam neraka. Itulah dipanggil hadis muflis. Maka para jemaah sekalian, jangan duduk gelar buruk pada orang, jangan duduk perli-perli orang, jangan. Semua ni kadang-kadang kita hari ni bukan setakat perli biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh menafsirkan hati orang. Ini bahaya. Dia dulu duduk berjuang gini, sekarang ni lain dah, hati dia sudah busuk. Ini perjuangan kerana kita tahu mana adalah hati orang. Orang betul-betul lillahi ta'ala buat perjuangan, tiba-tiba kita pergi tafsir dengan mulut kita. Kita kata Masya Allah, orang nak jadi muflis di akhir zaman ini cukup ramai. Maka jangan kita masukkan diri kita dalam kumpulan al-muflisun yaumal qiyamah. Jaga diri kita, insya Allah. Ayat ini ada kaitan lagi dengan ayat yang ke-12 yang kita akan baca, An-Nida'ul Khamis, seruan yang kelima dalam surah ini, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Insyaallah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.